Pada zaman dahulu, bunyian yang dihasilkan daripada tanduk kerbau ini menjadi alat perhubungan untuk menyambut tetamu dan ketika mempunyai kecemasan. Alat ini dikenali sebagai tetuang. Taman Jasa Termenung Pahang. Rosali Abdul Rani atau lebih dikenali oleh penduduk setempat dengan panggilan Pak Wer, popular dengan kemahirannya menghasilkan tetuang daripada tanduk kerbau. Ia sejenis alat komunikasi Melayu yang digunakan dahulu kala. Berusia 47 tahun, ilmu pembuatan tetuang dipelajari Pak Wer sendiri sebagai usaha memperkenalkan semula instrumen itu kepada generasi muda. Saya mula mengenali tetuang ini apabila saya mengikuti topik eksibisi ke Gunung Stok di Dabung, Kelantan. Jadi di situ ada satu alat yang masih saya tak tahu apa namanya. Tampak mudah meniupnya, namun bukan semua orang boleh melakukannya. Ia memerlukan kepakaran getaran pada bibir. Untuk melakukan ini yang benar. Ubah ini akan Selepas tanduk kerbau dikeringkan, proses menghasilkan trompet tradisional Melayu ini diteruskan dengan menebuk lubang pada tanduk kerbau, mengikis dan mencanai pada hujung tanduk. Supaya ia kelihatan licin, Pak Wer akan menggosok tetuang yang dihasilkan dengan menggunakan kertas pasir. Menurut Pak Wer, dia lebih gemar menghasilkannya melalui bentuk asal tanduk kerbau agar keasliannya dapat dikekalkan. Berdasarkan cara penjagaannya, tetuang juga dikatakan boleh bertahan sehingga berpuluh tahun. ada sesenat yang membuat tanduk untuk dihantar. Mereka mengilatkan tanduk tersebut dengan menggunakan clear. Ini untuk replika, manakala ini untuk digunakan. Ya. Dan walaupun ini replika, tapi ianya dari tanduk asli. Jam 4 pagi. Batu 3, Jalan Jerantut, Benta Pahang. Di sinilah Pak Wer mendapatkan bekalan tanduk kerbau untuk dijadikan tetuang. Antara cabaran yang saya hadapi untuk menghasilkan tetuang ialah untuk mendapatkan tanduk kerbau, bekalan tanduk kerbau. Kerana tanduk kerbau ini sudah semestinya kena ada penyembelihan kerbau lah. Jadi penyembelihan kerbau ini pertama berdasarkan kepada musim. Contohnya musim perayaan. Yang kedua berdasarkan kepada permintaan semasa. Jadi saya terpaksa berhubung dengan penternak-penternak yang ingin membuat penyembelihan. Dan kadang-kadang saya terpaksa bersama mereka untuk memastikan bahawa tanduk itu saya dapat. Berpengalaman lebih 25 tahun dalam penghasilan tetuang, alat bunyian tradisional yang dihasilkannya ini lebih sesuai menggunakan tanduk kerbau jantan berbanding betina yang elok dibuat hulu dan sarung parang. Baiklah, untuk menghasilkan tetuang, kita memerlukan tanduk jantan, tanduk kerbau jantan. Yang mana di tangan saya ini ada dua tanduk. Yang ini tanduk kerbau jantan dan yang ini tanduk kerbau betina.
dari segi struktur luar, tanduk kerbau jantan ini dia berbentuk bulat. Manakala tanduk kerbau betina dia berbentuk lepeh. Sementara itu, tanduk kerbau jantan yang sesuai digunakan membuat tertuang adalah kerbau yang berusia 2 tahun ke atas dan harganya sekitar RM10 mengikut saiz dan bentuk. Suatu ketika dahulu, tertuang hanya dimiliki oleh orang penting seperti ketua kampung dan penghulu sebagai alat berkomunikasi. Difahamkan sekiranya tertuang dimiliki atau dipegang oleh sebarangan orang dan semua individu meniupnya, ia mampu mendatangkan keadaan huru-hara. Menjelang tengah hari, kepala kerbau yang diperolehi Pak Wer kemudian dijemur sekitar hutan pinggir Taman Setiajasa Temelong. Tanduk kerbau digantung di atas dahan pokok supaya ia cepat mengering dan tidak berbau busuk. Jadi saya gunakan kaedah menggantung pada pokok. Sebab apa saya gantung? Kerana tanduk ni kalau kita jemur di bawah, risiko dia ialah tanduk ini akan dijangkiti kuman tanah. Yang mana kuman tanah ini boleh merosakkan struktur tanduk. Dan akhirnya tanduk itu tidak boleh digunakan lagi. Uniknya, terdapat beberapa sisa-sisa tengkorak kerbau bersama tanduk yang telah dijemur 2 hingga 3 tahun oleh Pak Wer masih dalam keadaan baik di kawasan ini. Biasanya, hanya sebulan sahaja diambil untuk menjemurnya untuk dibuat trompet tradisional itu. Ini adalah sisa-sisa tengkorak yang mana tanduknya setelah saya ambil. Tujuan saya kumpul ini adalah pertama, supaya ejen tidak bersepah. Yang kedua, saya boleh tahu sebanyak mana tanduk yang telah saya gunakan dan jangka masa. Kerana tanduk yang ada di sini sudah ada yang menjangkau usia 2 tahun telah berlonggok di sini. Berusia 53 tahun, setiap kali berkunjung ke sini, Muhammad Khamis Omar berasal dari Bukit Mertajam seberang perai Pulau Pinang tidak akan melepaskan peluang untuk mendapatkan tertuang Pak Wer. Dengan harga pasaran RM200 mengikut saiz dan bentuknya, tertuang buatan Pak Wer masih dianggap murah berbanding usaha yang dilakukan untuk memelihara nilai budaya ini. Ini tanduk kerbau biasa. Oh, kerbau biasa. Ya. Saya berminat lah. Saya berminat untuk menjadi satu koleksi. Saya pun dah merata cari di Perak, di Terengganu. Tapi alhamdulillah lah saya dapat di Pahang ni. Di Pahang di Taman Setiajasa lah. Di Taman Setiajasa saya dapat alhamdulillah ni. Jadi saya nak simpan untuk buat koleksi saya lah. Bunyian tertuang ini adalah hasil kreativiti yang diusahakan oleh Pak Wer kita ni sejak 23 tahun yang lalu. Di mana menurut Pak Wer kita ni, kegunaan tertuang adalah untuk apabila kita dilanda musibah, malapetaka di waktu kecemasan untuk memanggil orang-orang kampung membantu. Dan kreativiti ini yang diusahakan oleh Pak Wer kita ni haruslah dikekalkan dari zaman ke zaman. Selagi hayat dikandung badan, Pak Wer akan terus gigih untuk menghasilkan tertuang. Di samping bunyinya terselit sejarah tersendiri. Semoga tertuang akan terus dikenali ramai dan penggunaannya dikekalkan dari generasi ke generasi.